Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Jasmine Abu Bakar dalam Awani 7.45 malam ini dan ini antara tumpuan kami untuk anda malam ini. Fokus untuk menang bukan fokus pemilihan parti, kata PM. Rafizi serang lagi Tuan Ibrahim dakwa kelulusan projek selepas Parlimen bubar. Seorang maut, 3 cedera, letupan paip gas dilawas. Pada berbaki 3 hari lagi sebelum rakyat Malaysia turun mengundi dan bahang pilihan raya semakin terasa. Adakah anda sudah membuat pilihan siapa yang layak menjadi wakil rakyat di kawasan anda untuk penggal seterusnya? Di beberapa kerusi khususnya di parlimen yang dilabel sebagai kerusi kelabu di mana calon mempunyai peluang kemenangan 50-50. Bagaimana anda sebagai pengundi mahu buat penentuan itu? Tawaran calon itu sendiri atau manifesto yang ditawarkan parti. Dan jam ini kami bawakan 2 kerusi kelabu yang menyaksikan persaingan yang sengit. Parlimen Sungai Buloh dan Parlimen Tambun bersama 2 wartawan kami di lokasi, Firdaus Azil di Sungai Buloh dan Ridauddin Daud di Tambun. Namun, sebelum itu mari kita lihat terlebih dahulu beberapa data mengenai Parlimen Sungai Buloh terlebih dahulu yang menyaksikan pertandingan 7 penjuru. Ini adalah calon-calon yang ditawarkan untuk Parlimen Sungai Buloh. Dan tentunya jika anda mengikuti kempen di kerusi itu, 2 calon paling menyerlah pada kali ini. Kedua-dua calon ini mempunyai manifesto ataupun tawaran individu sendiri. Kalau kita melihat kepada calon Barisan Nasional, YB Khairi Jamaluddin, sejahtera, digital, sihat dan lestari. Apabila bercakap mengenai sejahtera contohnya, ia melihat kepada kesejahteraan rakyat di kawasan itu yang meliputi setiap lapisan masyarakat. Apabila bercakap mengenai digital pula, mengangkat inisiatif digital supaya kawasan itu lebih berdaya saing. Dan kita tahu belia adalah suatu kawasan ataupun sesuatu tumpuan buat pilihan raya kali ini, sihat dan juga lestari. Bagi calon Pakatan Harapan yang kita melihat kepada Ramanan pula, program BERI, apa itu program BERI? Iaitu bantuan ringankan kos sara hidup rakyat, program perantisan, pemantapan tempoh respons, Super Sports and Youth Center, Wanita Tunjang Negara dan pengkajian perancangan semula. Itu antara fokus kedua-dua calon ini yang menawarkan manifesto individu. Dan wartawan Firdaus Azil mengikuti rapat kempen Parlimen Sungai Buloh dan kita mahu fahami apakah sentimen pengundi melihat kepada tawaran yang diberikan 2 calon ini. Firdaus. Okey, baik, terima kasih Jasmine di Pusat Penyiaran Asia. Seperti yang Jasmine sebutkan, kalau boleh mungkin saya perlu minta maaf, tetapi walaupun kita mengetahui bahawa Sungai Buloh ini merupakan persaingan 7 penjuru, tetapi sudah semestinya kita dapat melihat 2 calon yang paling neck to neck ataupun sentiasa bergerak ke hadapan, iaitu calon daripada Barisan Nasional Khairi Jamaluddin serta calon daripada Pakatan Harapan Datuk Ramanan Ramakrishnan, yang mana kita tahu sudah pun membentangkan manifesto masing-masing, yang mana Ramanan punya manifesto dikenali sebagai solusi Ramanan, manakala KJ pula ialah kata janji ataupun kita kerja untuk Barisan Nasional. Tetapi sepanjang apa yang kita lihat ialah mungkin menarik juga untuk saya kongsikan bagaimana kita tahu bahawa di salah satu kawasan di Sungai Buloh ini, iaitu di Paya Jaras kalau tak salah saya, yang mana ia merupakan kawasan yang dikenali sebagai Taman Setia Warisan. Kita tahu pada beberapa hari lepas dilanda banjir kilat kerana akibat ban pecah dan saya telah turun ke sini, tetapi saya dapat melihat bahawa kerja-kerja telah dijalankan. Kita bertanya kepada pengurusi masyarakat di situ apakah yang telah berlaku. Mereka mengatakan itu adalah bagaimana YB Khairi Jamaluddin telah menggerakkan ataupun memanggil pihak tertentu untuk menyiapkan itu, dan kemudian itu dikongsikan oleh Khairi Jamaluddin melalui laman media sosialnya. Dan juga kita dapat lihat baru-baru ini juga ataupun hari ini kita dapat lihat bahawa ada masalah-masalah seperti pengutipan sampah dan sebagainya turut dikongsikan oleh Khairi Jamaluddin di dalam laman sosialnya, yang menunjukkan bagaimana operasi mengutip sampah itu telah berlaku. 2 faktor ini telah bagaimana dimasukkan ke dalam kempen beliau untuk membuktikan bahawa beliau telah bersedia untuk bekerja. Tetapi itu juga tidak bermaksud bahawa Ramanan tidak menjanjikan apa-apa. Kita tahu setiap solusi telah pun menyentuh setiap masalah
di Sungai Buloh ini. Kita tahu masalah Sungai Buloh ini ada dua Dewan Undangan Negeri, iaitu Paya Jaras dan Kota Damansara. Berbeza kehendak, berbeza masalah, berbeza isu yang dihadapi. Saya turun ke beberapa tempat sebagai contoh di Kampung Merbah Sempau, di Paya Jaras, serta saya bertemu dengan anak-anak muda di Kota Damansara. Permintaan mereka berbeza, tetapi secara apa yang boleh kita rungkaikan ataupun apa yang boleh kita simpulkan, kedua-dua calon ini menyentuh daripada masalah aspek infrastruktur maupun kepada demand seperti peluang pekerjaan, kos sara hidup dan sebagainya. Kedua-duanya ada memberikan tawaran, tetapi mana satu yang bakal menarik perhatian lebih kurang 158,000 pengundi di Parlimen Sungai Buloh ini, itu hanya akan kita tahu pada 19 November ini. Setakat ini yang boleh saya kongsikan, sentimen pengundi di kawasan ini masih 50-50, walaupun pada 2018 ini adalah satu kawasan kubu ataupun fortress untuk Pakatan Harapan, di mana ketika itu penyandang ataupun calon ketika itu iaitu Siva Rasa Rasiah yang telah memegang ataupun memegang jawatan sebagai ahli parlimen di kawasan ini selama 3 penggal, tetapi 26,000 majoriti itu, adakah itu masih akan berulang? Kita tahu dinamika politik sudah berbeza. Ketika itu 3 penjuru, kali ini saingannya ialah 7 penjuru. Apa-apa pun sentimen itu sudah berubah. Apapun kita akan dapat melihat apakah jawapannya, apakah sebenarnya ataupun siapakah yang akan mendapat sokongan majoriti daripada Parlimen Sungai Buloh ini, sama ada calon Barisan Nasional, calon daripada Pakatan Harapan, GTA Pejuang ataupun Perikatan Nasional, ataupun 4 lagi ataupun 3 lagi calon bebas. Itu hanya akan kita ketahui pada 19 November ini, Jasmine. Baiklah Firdaus Azil, saya pasti tinggal 3 hari sahaja lagi. Tentunya pelbagai lagi kempen di saat-saat akhir yang akan ditawarkan semua calon, 7 penjuru, bukan sahaja 2 calon parti ini. Baiklah, dari Sungai Buloh kita akan beralih ke satu lagi kerusi yang menampilkan calon-calon gergasi. Namun ini menyaksikan 4 penjuru di Tambun, menyaksikan Aminuddin Hanafiah daripada Barisan Nasional, Ahmad Faizal Azumu Perikatan Nasional, Abdul Rahim Tahir daripada Pejuang, dan tentunya calon gergasi yang saya katakan tadi adalah Pakatan Harapan menawarkan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan jika anda ke Tambun, yang penting kempen di sana juga panas. Kejap lagi kita akan berbual bersama Ridauddin Daud menyaksikan apa sebenarnya yang ada di sana. 2 calon gergasi yang saya katakan tadi adalah Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga Faizal Azumu, yang masing-masing tidak menawarkan calon ataupun manifesto individu, namun mengangkat manifesto parti itu sendiri. Namun kedua-dua calon ini mempunyai kelebihan masing-masing. Sudah tentu kita tahu Datuk Seri Anwar Ibrahim mempunyai, orang kata, pengikut yang ramai ataupun history, sejarah yang besar di dalam bidang politik, dan juga Faizal Azumu juga adalah seorang yang orang kata favourite di Tambun. Dan kita akan bersama wartawan kita yang berada di Tambun pada ketika ini untuk berkongsi serba sedikit mengenai sentimen 2 calon ini di Tambun, kerana Ridauddin sudah berada di sana hampir 2-3 minggu, sudah tentu sudah merantau satu Perak. Tetapi di Tambun bagaimana, Ridauddin? Baik, terima kasih Jasmine. Di Pusat Penyiaran Asia, ramai yang mungkin terlepas pandang sebenarnya. Di Tambun ini sebenarnya selain di kerusi panas, bukan sahaja di Perak, malah di seluruh Malaysia sebenarnya, ia juga melibatkan pertembungan 4A. Kemudian kita lihat Anwar Ibrahim, Abdul Rahim Tahir, Ahmad Faizal Azumu dan juga Aminuddin Hanafiah. Cuma persoalannya, siapakah yang bakal mendapat A+ selepas 19 November nanti? Itulah yang sebenarnya masih lagi menjadi persoalan pada waktu ini. Dan sebenarnya di Tambun ini sebenarnya ada lebih 160,000 pengundi yang akan menjalankan tanggungjawab, lebih 30% berbanding pada PRU14 yang hanya merekodkan 107,000, lebih 107,000. Jadi kalau diikutkan sebenarnya memang kedua-dua figura besar ini, saya hanya fokuskan kepada 2 saja, iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu, kerana 2 nama inilah yang dilihat sejak daripada awal kempen, malah sebelum bermula penamaan calon pun sebenarnya sudah pun mula menggerakkan banyak perkara. Seperti contoh kalau kita lihat di bagaimana Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu ataupun Peja lebih mesra dipanggil sebegitu, belum lagi penamaan calon, baru sahaja didengar bibit-bibit bahawa Anwar Ibrahim mengumumkan akan bertanding di Tambun, sudah pun keluar satu video Ayo Bukan Ayak, dan kemudian ada pula billboard Ayo Bukan Ayak. Jadi itu sebenarnya adalah salah satu cara yang pada saya bukanlah kempen, namun cara beliau untuk mempromosikan diri. Kerana kita tahu kalau nak berlawan dengan Anwar Ibrahim yang memang sudah pun terkenal di seluruh Malaysia sejak daripada dulu lagi, sejak dari 1998, malah sebelum daripada itu lagi, sudah pasti Peja perlu melakukan sesuatu untuk menempatkan diri beliau setidak-tidaknya berada pada tahap yang hampir sama dengan Anwar Ibrahim. Untuk sama mungkin agak sukar, namun sekurang-kurangnya untuk hampir sama dengan Anwar Ibrahim. Dan selepas berjalan kempen, kita lihat bagaimana yang saya boleh katakan Peja lebih banyak berada di kawasan kerana beliau hanya menumpukan pada kawasan beliau, namun Anwar Ibrahim banyak pergi ke seluruh Malaysia, pusing ke seluruh Malaysia
Malaysia, jelajah Pakatan Harapan dan sebagainya, kerana beliau adalah ketua pembangkang. Sudah pasti beliau perlu pergi ke lokasi-lokasi lain. Namun ketika beliau hadir ke Tambun, jumlah penyokong ataupun orang yang datang pada ceramah, setiap ceramah beliau bolehlah dikatakan agak menakjubkan, mengagumkan juga. Begitu juga dengan Peja, apabila beliau melakukan event, menjalankan event, hadir pada mana-mana event, jumlahnya juga agak ramai. Jadi sentimen di situ sebenarnya masih lagi 50-50. Kalau tanya pada pengundi pun sebenarnya, kalau dulu PRU14 dan sebelum-sebelumnya PRU14 akan ada tsunami. PRU sebelumnya sebenarnya ini adalah kawasan putih buat Barisan Nasional. Namun pada PRU14 terbalik semuanya dan bertukar kepada Pakatan Harapan, dan kita lihat pada PRU15 pula kawasan ini menjadi kawasan kelabu kerana difahamkan, kerana setelah apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim masuk, difahamkan ia telah pun menjadi kawasan yang kelabu. Jadi pertembungan ini sebenarnya menarik untuk disaksikan. Kalau mengikut pada sentimen pengundi, kalau dulu mungkin mereka melihat kepada parti, namun sekarang nampaknya Parti Barisan Nasional seperti contoh kita lihat sebenarnya kempen mereka tidaklah begitu kuat. Mereka banyak bertemu dengan pengundi-pengundi di PDM dan sebagainya, ceramah dan sebagainya. Namun kalau dilihatkan aura dan juga kempen tersebut lebih menjelas dua figura ini, iaitu Anwar dan juga Peja. Namun kalau ditanya kepada sentimen pengundi, mereka kalau diikutkan sekarang lebih melihat kepada calon, bukan lagi kepada parti. Jadi itulah yang akan menentukan sebenarnya siapakah calon yang mampu menarik mereka, apakah tawaran yang mampu menarik mereka, apakah aspirasi, idea yang sebenarnya mampu menarik mereka. Jadi akhirnya Jasmine, pada 19 November nanti kita akan lihat Jasmine, siapakah yang akan menang dan siapakah yang akan lost in Tambun, tak Jasmine? Jangan lost in Tambun dulu, Ridauddin. Akhir sekali, secara ringkas, kita tahu kalau kita lihat calon memang tidak boleh lawan dah. Tapi kita nak tahu isu yang paling utama dilihat oleh dua calon ini dan rakyat. Kerana tidak guna juga kalau menang, isu-isu itu tidak dapat diselesaikan. Satu, secara ringkas, Ridauddin. Baik, satu isu yang paling penting adalah isu peluang pekerjaan yang memang saya fikir masih lagi dibangkitkan, tak kiralah di mana-mana pun sebenarnya. Walaupun ada sentimen katakan anak tempatan yang mungkin akan mendapat peluang lebih dan sebagainya, namun saya lihat pengundi sebenarnya lebih melihat kepada isu nasional juga di sini dan juga kos sara hidup. Kerana itu dua isu ini sebenarnya merupakan antara isu yang sangat-sangat menekan mereka. Walaupun Ipoh berada ada di luar bandar dan juga ada di bandar, namun harga barang boleh tahan juga tinggi di sini. Jadi mereka mengharapkan dua isu ini dapat diselesaikan. Tak kiralah siapa yang akan menjadi wakil rakyat antara 4A ini. Itu yang mereka harapkan dapat diselesaikan nanti, Jasmine. Baiklah, Ridauddin, terima kasih atas perkongsian itu. Teruskan usaha anda. Tidak lama sahaja lagi, 19 hari bulan kita akan tahu apa ceritanya di Tambun. Minta-minta seperti Din kata, tidak lost di Tambun. Baiklah, itu dia tadi rakan setugas Ridauddin Daud yang berada di Tambun, dan sebelum itu tadi Firdaus Azil yang berada di Sungai Buloh. Dan Awani 7.45 akan berehat seketika. Jangan ke mana-mana. Kita akan kembali selepas ini bersama segmen Sinar Awani. Segmen Sinar Awani malam ini bersama saya Jasmine Abu Bakar, dan ini tumpuan kami untuk malam ini. Fokus untuk menang bukan fokus pemilihan parti, kata PM. Rafizi serang lagi Tuan Ibrahim dakwa kelulusan projek selepas Parlimen bubar. Seorang maut manakala tiga lagi melecur selepas paip gas Petronas meletup di jajaran Long Ubui ke Long Sukang di Lawas. Mangsa yang maut merupakan pemandu jentera jengkaut warga negara Indonesia, manakala tiga yang cedera adalah warga tempatan. Ketua Polis Daerah Lawas, DSP Sila Kadung, ketika mengesahkan kejadian berkata insiden dipercayai berlaku sekitar jam 2.10 petang. Dan menurutnya, jarak antara mangsa pertama yang meninggal dunia dengan tiga lagi yang lain sekitar 200 meter. Siasatan awal mendapati pihaknya tidak menolak kemungkinan ia berpunca daripada kebocoran paip. Sementara itu, Ketua Operasi Bomba dan Penyelamat Sarawak, Henry Ardi Mansyah berkata pihaknya telah diatur gerak dengan kekuatan 6 anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Lawas ke lokasi kejadian. Manakala mangsa yang cedera kemudian dikejarkan ke Hospital Lawas oleh kaki tangan kontraktor pembinaan di mana paip itu meletup.
Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menegaskan bahawa setiap pemimpin UMNO seharusnya memfokuskan kepada memenangi pilihan raya umum ke-15 terlebih dahulu daripada memikirkan soal pemilihan parti. Sehubungan itu, Perdana Menteri yang ditemui ketika program Dibera hari ini menegaskan perbincangan mengenainya tidak seharusnya berlaku dan tumpuan perlu terarah kepada memastikan Barisan Nasional meraih mandat rakyat pada 19 November nanti. Saya tak jadi Presiden UMNO waktu saya menjadi Perdana Menteri. Ya, itu yang pertama. Yang keduanya, saya harap sewaktu kita berkempen ini, kita tak perlu bincang soal pemilihan dalam parti. Ya, bagi saya yang pentingnya adalah untuk menang pilihan raya dulu. Ya, jadi itu yang penting. Soal pemilihan dalam parti kemudian. Ya, jangan waktu pilihan raya ni kita bercakap soal pemilihan parti yang akhirnya kita bertelagah sesama kita. Setiap pemimpin ada pengikut masing-masing. Akhirnya berlaku pertembungan dan merugikan kita. Saya tak nak ada perkara-perkara yang distract kerja kita. Ya, kerja kita adalah untuk menang pilihan raya. Itu yang penting. Jadi lupakanlah soal pemilihan parti, siapa nak jadi presiden, siapa nak jadi timbalan presiden, mana line up naik-naik presiden, MT dan sebagainya. Tak perlu. Tak perlu. Pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin menafikan berlakunya pergolakan dalaman dalam parti itu. Calon PN Paguh itu menyifatkan dakwaan pergolakan dalaman itu sebagai fitnah politik. Katanya pendirian parti itu tegas iaitu bertanding pada PRU atas prinsip PN tanpa memikirkan gabungan bersama Barisan Nasional. Jadi sebab tu kita ambil pendirian very clear that we are on our own standing atas prinsip perjuangan Perikatan Nasional. Apa yang kita anjurkan dalam manifesto kita, tawaran kita, apa kaitan dengan BN? Tak ada. Jadi saya fikir elok terima keputusan yang telah kita buat dan kita harap mereka akan sokong kita. Tak ada pergolakan hubungan? Tak ada masalah. Malam ni saya jumpa dengan Tok Gu Hadi pun dalam kempen di Bukit Mo, di bahagian Mo. Tak ada masalah. Mereka nak kata macam mereka lah. Pasal mereka banyak masalah, perpecahan, hancur lebur. Calon yang patut bertanding tersingkir, tak boleh bertanding. Kalau saya nak kata banyak, itu hal dia lah. Rakyat lebih tahu, rakyat boleh cerdik, boleh menilaikan. Apa dalam PN? Ada. Gabungan Parti Sarawak GPS masih belum menemui gabungan yang sesuai untuk dijadikan pasangan dalam pilihan raya umum ke-15. Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg mengakui beberapa gabungan sedang melamar GPS untuk mendapat sokongannya, namun beliau belum membuat sebarang keputusan mengenainya. Tambah Abang Jo, sesiapa yang mahu melamar parti GPS seharusnya mengetahui kehendak dan sehaluan dengan hala tuju GPS. Kini Tok semua dah madah nak bergerek dengan GPS. Parti Tok pun mau GPS, parti Ya pun mau GPS. Kedak orang puan kaca. Kedak. Tapi kita dan kaca juga lah. Saya tadi ni tak dapat, negeri lain dapat tangga kedak Tok. Apa nak saya sebutkan situ ialah supaya kita, negeri Sarawak, parti kita, mestilah parti yang kuat yang boleh menentukan masa depan Malaysia. Satu. Maka siapa nak bekerja dengan Sarawak mesti tahu apa hendak dibuat untuk Sarawak. Sebab biar kita mesti menghantar. Kita bertanding 31. Kita ngangkat, kita nak kalah, kita nak menang. Semua 31. Tegasnya lagi, siapapun yang akan menjadi gandingan GPS nanti, pembangunan infrastruktur dan perjuangan hak Sarawak melalui Perjanjian Malaysia 1963 yang belum selesai tidak akan dikompromi. Beliau berkata demikian semasa berucap ketika menghadiri majlis perasmian program Sarawakku Sayang di Pekan Siniawan Bau pada Rabu. Menteri Alam Sekitar dan Air Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man perlu menjelaskan projek-projek besar yang didakwa diberikan secara runding terus kepada sebuah syarikat sahaja iaitu Mangku Bumi Sdn Bhd. Timbalan Presiden Parti Keadilan Rakyat PKR Muhammad Rafizi Ramli mendakwa terdapat projek yang diberikan dibuat selepas Parlimen dibubarkan dan melanggar prosedur perolehan kerajaan dan undang-undang.
Muhammad Rafizi mendakwa sehingga kini Tuan Ibrahim dan Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz tidak menjawab persoalan yang ditimbulkan. Soalan-soalan utama yang belum dijawab termasuklah pertama, bahawa kelulusan projek bernilai berbilion ringgit kepada Mangkubumi Sdn Bhd telah dipercepatkan supaya kerajaan baru nanti terpaksa mewarisi projek-projek yang dirunding terus pada harga yang lebih tinggi. Kedua, bahawa projek-projek besar infrastruktur negara diberikan kepada hanya satu syarikat iaitu Mangkubumi Sdn Bhd, hingga syarikat lain diketepikan, sedangkan rekod pelaksanaan projek setakat ini menunjukkan ada projek-projek yang bermasalah. Dan ketiga, bahawa ada projek yang kelulusannya melanggar prosedur perolehan kerajaan dan undang-undang. Selain itu, Tuan Ibrahim digesa memberikan jawapan jelas kenapa projek-projek yang berjumlah hampir 5 bilion ringgit diberikan kepada satu syarikat sahaja. Monopoli projek-projek besar oleh satu syarikat menyebabkan kerajaan tidak mendapat harga yang terbaik jika kalau buat tender terbuka, then you get competitive bidding, dapat harga yang terbaik. Ini dah monopoli, memang dia je runding terus semua. Jadi sudah tentu kerajaan dapat terpaksa bayar harga yang lebih tinggi. Anggaran penjawat-penjawat awam yang memberikan maklumat ini kepada saya menyebut bahawa kos sebenarnya boleh dijimatkan sebanyak 30% daripada yang diberikan secara rundingan terus ini. Maknanya, kalau keseluruhan projek yang telah kita dedahkan sekarang bernilai 5 bilion, sepatutnya sebanyak 150 juta. Betul. Isu pemberian projek secara runding terus setelah dibongkar oleh Muhammad Rafizi Ramli sejak seminggu lalu. Susulan pendedahan itu, Tuan Ibrahim telah memulakan tindakan undang-undang terhadap Muhammad Rafizi. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM mengesahkan telah hadir dan mengambil beberapa dokumen di Pejabat Invoke Solution Sdn Bhd milik Timbalan Presiden PKR Rafizi Ramli pada Selasa. Menurut Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki, kehadiran SPRM itu merupakan prosedur biasa siasatan terhadap dakwaan pemilikan aset yang diumumkan Rafizi pada minggu lalu. Katanya kehadiran beberapa orang pegawai itu bagi menemubual kaki tangan dan pihaknya hanya ambil dokumen berkaitan keuangan. Ketika berucap pada ceramah Mega Ayuh Malaysia Kita Boleh di Wangsa Maju malam tadi, Rafizi mendedahkan syarikatnya Invoke Solution Sdn Bhd diserbu SPRM dan turut mendakwa kaki tangannya ditahan selama 7 jam. SPRM sebelum ini memaklumkan membuka kertas siasatan berhubung pengisytiharan harta yang dilakukan calon Parlimen Pandan selepas satu laporan dilakukan oleh sebuah pertubuhan bukan kerajaan NGO berhubung pengisytiharan Rafizi. Pada 2 November lalu, Rafizi tampil mengisytiharkan hartanya dengan nilai aset bersih berjumlah 18.85 juta ringgit dan mendakwa tidak memerlukan dana awam untuk menjadikan dirinya kaya. Calon Pakatan Harapan Parlimen Padang Serai M. Karupaya meninggal dunia di Hospital Kulim hari ini. Mendiang meninggal dunia di Hospital Kulim pada jam 2.20 petang tadi. Dan berita kematian penyandang kerusi Parlimen Padang Serai itu disahkan anak perempuannya Dipah ketika dihubungi Astro Awani hari ini. Difahamkan mendiang dimasukkan ke Hospital Kulim malam tadi selepas mengadu sakit perut. Namun setakat ini punca sebenar kematian masih belum diketahui. Setiausaha Agung PKR Datuk Seri Saifuddin Nasution turut mengesahkan perkara berkenaan. Sementara itu, calon kerusi Parlimen P017 dari Barisan Nasional Datuk Sivarat Chandran menghentikan serta-merta segala kempen pilihan raya umum ke-15 sebagai menghormati pemergian rakan seterunya dari PKR M. Karupaya. Beliau memberitahu walaupun tidak mengenali mendiang secara peribadi, namun Sivaraj pernah bersama-sama mendiang menghadiri program di Padang Serai. Baiklah, kita akan berhenti berehat seketika. Jangan ke mana-mana, kita akan kembali selepas ini.
Puluhan tahun mereka menyuarakan isu yang sama. Puluhan tahun juga menanti dengan penuh kesabaran berharap aduan mereka diambil perhatian. Namun tahun demi tahun hanya berita hampa sampai ke telinga memandangkan dan pemandangan menyakitkan hati menerjah mata kerana isu sama masih membelenggu nelayan di Kuala Kurau, Perak. Kalau dihitung jumlah aduan, mungkin ratusan malah ribuan aduan bot pukat tunda juga dikenali dengan nama pukat bot Kengka dan pukat Apollo itu dijangka kepada pihak berkuasa. Namun hasilnya masih saban hari mengecewakan. Tak laratlah kami dah letih. Dalam perjuangan ni kami dah letih. Dari saya budak sampai nak tuan. Pukat Kengkana sepatutnya tak ada di Malaysia, di Kuala Kurau ni. Tapi macam mana pukat ni dia dilongkokkan di Kuala Kurau dan Timur Pendang. Itu masalah dia. Mereka nelayan sepenuh masa. Pendapatan mereka acap kali tidak menentu. Kena hari bertuah, banyaklah mereka boleh dapat. Namun biasanya, tuah jarang menyapa. Hanya gundah yang selalu singgah. Sudahlah pendapatan tidak seberapa. Terpaksa pula berdepan saingan daripada pukat Apollo yang bukan saja menjejaskan periuk nasi, malah mengganggu ekosistem lautan. Memang teruknya. Bayangkanlah untuk kadang-kadang kita pergi balik macam tu je. Ini yang kita pergi itu cuaca kita kena tempuh juga. Bukan kata kita pergi tu boleh dapat. Kadang-kadang kita bawa balik 2 ekor je. Saya 4 labuh pukat. Tak ketam. Saya nelayan sebelum masa. Sekali lagi kata-katanya tersangkut dan selepas beberapa kali ditenangkan, dia menyambung. Menegaskan isu tersebut sudah lama. Banyak kali disuarakannya. Orang di luar tak tahu apa masalah dia. Bila kita bersuara melalui Facebook ke apa, orang anggap spin macam tu je. Seorang lagi nelayan, Muhammad Razi Said pula mendakwa pukat Apollo menyebabkan tanah di dasar laut rosak teruk kerana ia menggunakan rantai besi bukan batu seperti yang sepatutnya. Tu kita minta kerajaan haramkan buka tunda. Haramkan buka tunda, tak payah bagi kami 300 tu. Sebab pendapatan kami akan meningkat. Kita ambil istilah waktu penubuhan maritim. Apa maritim tegas, tangkap sana, tangkap sini, Apollo tak tangkap, kita tangkap, pendapatan kita hingga 700 hingga 1000. Tapi apabila agak ada longgar sikit dari penjagaan tu, Apollo tarik, kita merudum hingga 100 ke bawah, bukan 100 ke atas. Selain mereka, ada beberapa nelayan lain ditemui kru Esro Awani, namun mereka tidak berani bersuara. Kerana dakwa mereka, setiap kali bersuara, pasti bot-bot dan aktiviti mereka menjadi sasaran, diganggu berulang kali. Selepas mendapatkan semua maklumat, kru Esro Awani cuba mendapatkan bekas ahli Parlimen Parit Bunta, Datuk Seri Mujahid Yusof untuk mendapatkan reaksi. Jelasnya usaha dilakukan adalah hampir kepada penyelesaian dan bukan memainkan sentimen semata-mata. Bahkan rundingan itu turut mendapat persetujuan daripada persatuan yang memegang lesen bot Kengka di kawasan itu. Istilahnya dia tidak memperbaharui lagi lesen. Tapi mereka menuntutlah kalau tak berlesen apa alternatif. Sebab ini sumber pendapatan kami, bot kami macam mana, pukat kami macam mana, kos. Itulah antara isunya, bukan soal mereka membantah untuk tidak meneruskan apa itu lesen ini kerana mereka tahu kesannya kepada alam sekitar dan tidak mengikut piawaian antarabangsa. Tapi lebih pada itu saya rasa isunya ialah macam mana nak selesai. Bukan baru mereka suarakan isu ini. Hampir 50 tahun namun masih lagi tiada tindakan tuntas. Pendapatan mereka teruk terjejas. Kalau dulu sehari 700 ke 800 ringgit. Namun sekarang nak dapat 100 ringgit pun susah. Andai isu ini tidak dibanteras, bukan sahaja kehidupan mereka menjadi semakin sukar, malah ekosistem di keseluruhan kawasan ini juga akan teruk terjejas. Didauddin Daud dan Fahmi Azhar, Esro Awani. Meniti hari-hari terakhir kempen pilihan raya umum ke-15, setiap parti pastinya memberikan segala-galanya untuk memastikan sokongan diterima sepanjang kempen diterjemah ke kertas undi. Malam ini,
Astro Awani membawakan pemimpin-pemimpin utama parti untuk menjelaskan misi serta visi sekiranya dipilih mengemudi negara selepas PRU ke-15. Dan anda boleh saksikan di saluran 501 Awani dan semua platform media sosial Astro Awani bermula 8.30 malam ini. Tiong Lai sakit hati lihat Bentong. Sakit hati melihat Bentong dibiarkan ketinggalan dalam pentadbiran lalu. Itu perasaan disuarakan bekas ahli Parlimen kawasan itu, Tan Sri Dr. Liao Tiong Lai dari Barisan Nasional yang kini mencuba nasib untuk merampas semula kerusi itu pada PRU ke-15 pada Sabtu. Beliau berharap rakyat tidak akan tertipu kali kedua dalam memilih wakil rakyat yang layak. Tengok saya sakit hati apabila tengok Bentong ni dibelakangkan 5 tahun ini. Banyak pembangunan dibatalkan, banyak pembangunan ditangguhkan dan ini orang rasa tidak orang kata adil bagi orang Bentong. Dan kita sebagai warga Bentong yang ingin lihat pembangunan, saya demi Bentong, saya kembali. Saya nak tengok bagaimana boleh bantu mereka dan dengan orang kata pengetahuan, pengalaman, dengan komitmen saya dan juga orang kata keikhlasan saya ini boleh dipercayai oleh rakyat di sini untuk teruskan perjuangan ini untuk bangunkan Bentong. Jelasnya penampilan semulanya itu bagi membela kembali nasib rakyat di parlimen itu. Memang saya dah orang kata give my best of my time to Bentong. 33 tahun saya di Bentong. Dan hayat saya ni di peringkat akhir lah. Dan oleh itu inilah cita-cita saya nak betulkan, memastikan Bentong pembangunan di landasan yang betul, landasan yang benar. Lepas itu saya boleh bersara. Itu penting kerana apabila saya tengok Bentong ni macam tercicir, saya rasa cukup susah hati. Oleh itu saya harap kalau saya boleh menang, saya boleh bawa balik ke landasan yang betul, maka itulah satu cita-cita dan juga hasrat rakyat Bentong. Tiong Lai merupakan ahli Parlimen Bentong dari November 1999 sehingga Mei 2018. Johor mengumumkan Ahad ini 20 November sebagai cuti bagi menggantikan hari pelepasan am yang diberikan pada Jumaat iaitu pada 18 November. Persetujuan cuti pada Ahad itu selepas mendapat perkenan Sultan Johor Sultan Ibrahim Sultan Iskandar dan menerusi hantaran dalam laman Facebooknya, Menteri Besar Johor Datuk On Hafiz Ghazi memberitahu ia juga sebagai tanda penghargaan kepada rakyat Johor yang keluar menunaikan tanggungjawab mereka untuk mengundi pada PRU ke-15. Katanya setiap undi akan memastikan proses demokrasi dan pembangunan negara terus berkembang. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sebelum ini mengumumkan hari pelepasan am pada Jumaat dan Sabtu ini bagi memudahkan proses pengundian PRU ke-15. Sekian Sinar Awani, ikuti secara langsung liputan mengenai Malaysia memilih serta info berkaitan di halaman Mikro Interaktif di astroawani.com sekarang dan segala maklumat lain dalam astroawani.com. Terima kasih kerana menonton saluran berita paling dipercayai di Malaysia. Saya Jasmine Mubakar. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi.